billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, good morning. Selamat pagi diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kita. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, adakah dibolehkan dalam Islam menyewakan barang yang kita sewa untuk mendapat keuntungan daripada wang sewaan pihak yang ketiga? Mohon menjelaskan Ustaz, terima kasih. Yang ni dah sewa orang, dia bagi orang sewa pula Ustaz. Bagaimana Ustaz? Silakan. Okey, satu perkara yang sangat baik yang kita boleh lihat kat situ. Soalan ni spontan ya. Okey, so asasnya kita kata begini. Boleh tak kita menyewa kepada pihak yang ketiga? Kita sewa, lepas tu sewa pada pihak ketiga. Okey, daripada sudut ni Suruhanjaya Security Malaysia, dia membuat dua kategori. Pertama sekali, perbincangan mereka adalah kita sewakan barang tu dan sewa kepada orang lain. Kedua, kita sewakan barang tu, kemudian kita sewa pula pada pemilik asal. Macam mana sewa balik kat pemilik macam mana tu? Itu perbincangan yang panjang tu. Tapi saya tak nak sentuh yang itu. Cuma nak sentuh yang pertama, maka pada asal tu dia dengan satu syarat saja. Izin daripada penyewa yang memberikan sewa tu. Yang berikan sewa kena syarat. Contoh, saya minta maaf saya sebut, hari ni ramai orang nak buat kita kata daripada sudut apa? Daripada sudut kita kata nak generate income lah, nak tambah pendapatan fesih ataupun sebagainya, tapi dia sewa rumah orang, kemudian lepas tu dia pecahkan kepala. Satu kepala sekian-sekian bilik. Ada tak izin daripada yang tadi tu? Kalau asalnya ada terma dan syarat, contohnya kata tak boleh disewakan kepada orang lain, wajib untuk ikut. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, al-muslimuna ala syurutihim, dan juga daripada Saidina Umar bin Abdul Aziz tadi, maksudnya syarat itu dipegang pada orang tu. Selagi mana syarat itu tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Maksudnya ini okey untuk kedua-dua kemaslahatan bersama. So pada waktu itu kita kata boleh untuk disewa, satu syarat aja, diizini oleh pemilik yang asal tadi. Asal tadi. Tapi biasanya orang tak bagi. Tak bagi sebab ni nanti ni kalau masuk 8 orang daripada seorang satu family, tak tahu atap hilang, semua hilang kan. Rumah jadi zoo jadi zoo kan. Yang itu maksudnya. Tapi kalau ada izin tak ada masalah. Itu seperti mana digariskan oleh Suruhanjaya Security. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab. Boleh kalau dapat keizinan daripada tuan sewa. Tapi Ustaz, kalau tak apalah. Kalau sebelum mana kita ni, saya ada satu soalan berkaitan dengan Ustaz, rumah sewa ni juga. Kadang-kadang tuan sewa dia memang nak dapat satu kepala tadi tu, dia nak ambil dia punya income. Apakah hukum dia? Tapi kalau kita nak tahu jawapannya, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Apa hukum beli rumah banyak-banyak kemudian sewakan? Yang pertama, nak beli rumah banyak-banyak ni bukan senang. Ya. So dia ada pelbagai cara dan teknik. Dan sebahagian besar teknik itu adalah sangat berisiko tinggi. Yang biasanya kalau gagal, dia akan menenggelamkan kita dalam hutang yang patut kita jauhi. Satu rumah pun dah tenggelam, ni banyak rumah lagi dah tenggelam. Kan? Kita doa pada Allah supaya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Kita berdoa pada Allah SWT untuk jangan dighalabati dain, ditenggelami oleh hutang. Maka rumah di Malaysia adalah antara yang sangat mahal. Sebab harga rumah yang ideal dalam sesebuah negara adalah 56 kali ganda daripada gaji bulanan kita. Cuba kira berapa. Kalau tak boleh capai lagi tu, maknanya tak berapa cantik lagi suasana ekonomi di negara tersebut. 56 kali ganda daripada gaji bulanan. Tapi kita punya adalah beratus kali ganda daripada gaji bulanan lah. So untuk beli rumah secara banyak ni
Antara cara yang orang-orang buat adalah dia mestilah dikiranya kalau dia tu orang awal-awal lagi belum ada apa-apa tanggungan, dia beli sekali banyak. Mari dia habis dia graduate, dia dapat kerja, gaji bagus, dia relax dulu, tak buat apa-apa hubungan dengan bank. Dia cari rumah siap-siap, rumah kecil-kecil, dia beli sekali 5 contoh. 5 terus dia submit dekat bank yang berlainan. Dan bank semua akan tengok dia punya background semua bersih. Semua bank akan luluskan 5 rumah dia serentak. Sebab kalau dia beli 1 rumah, 2 rumah, nak beli yang ketiga, dia dapat 70% je. Tapi sebab dia beli sekaligus, pada satu waktu, dia boleh beli sekali 5 rumah. Dan dia hanya kena bayar 1 rumah, kalau lah harga rumah tu 200,000, 150,000, dia bayar lah 15,000 satu rumah. Deposit dia dah kena ada lah, down payment. Maka dia dapat sekali 5 rumah. Maka soalan dia, kalau dia sewakan rumah itu adalah harus. Tapi mengikut dia punya financial status. Jadi kalaulah dia beli rumah itu dalam keadaan tidak ada ilmu yang cukup, tak ada perancangan yang jelas, maka dia adalah ibarat berjudi. Sebabnya sekarang ni spekulasi dengan investment ni dia punya garis beza di antara dua tu sangat nipis. Jadi kalau kita beli rumah yang nampak memang berkali ganda jauh daripada kemampuan kita, kita akan masuk di kalangan gambler. Gambler ni ciri dia ni risk lovers. Risiko ni menjadi sumber pendapatan dia. Walaupun calculated risk, walaupun. Tapi itu sumber pendapatan dia. Dia berbanding dengan orang investment. Investment dia memang nak buat something yang ada value, boleh create growth, boleh create wealth. Tapi dia create wealth pada diri dia sajalah. Dia bukan create ada kerjaya ke, ada orang akan dapat ada kerja, tak. Dia seorang. So jadi itu ada syubhatnya. Maka sebab itu bagi saya dalam keadaan ekonomi Malaysia begini dan pendapatan seseorang itu tidak begitu stable, dia kena pastikan kalau dia nak beli rumah lagi banyak daripada 2 rumah, maka dia jangan sampai ni sebenarnya tak ada benchmark lagi. Saya pun tak boleh nak bagi jawapan absolut berapa puluh kali ganda ke, tak buat kiraan lagi. Tapi dia punya jelasnya jangan sampai ghalabati dain. Ghalabati dain maksudnya kalau kita rumah tu kita liquid kan, jual pun kita masih lagi tersangkut dengan pelbagai banyak utang lagi. Jadi itu adalah benda yang syubhat boleh berlaku di situ. Malah sebenarnya cara beli banyak rumah ni juga menyusahkan orang yang betul-betul nak beli rumah, nak duduk rumah. Sebenarnya, sebab dia akan create demand yang tak sihat. Sebab satu orang create banyak-banyak dan satu orang tu setiap orang dia beli bukan dia nak duduk, dia nak invest. Kemudian kalau orang nak beli pada dia, orang tu terpaksa beli dengan harga mahal. Khususnya kalau orang-orang ni adalah ahli-ahli politik yang biasanya mendapat rumah secara percuma daripada pemaju kerana dia meluluskan projek-projek tertentu. Itu adalah rasuah hukumnya. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang beri rasuah dan ambil rasuah dalam neraka tempatnya. Habis cerita.